Bismillahirrahmanirrahim. Serangan pasukan kedua dan ketiga. Pasukan kedua pimpinan Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu ditugaskan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab, pembohong besar, seorang pemimpin daripada kalangan Bani Hanifah yang tinggal di daerah Yamamah. Satu pasukan lagi ditugaskan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Musailamah pembohong besar yang mengaku jadi Nabi. Ketuanya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ikrimah ni anak Abu Jahal, hak kafir besar sekali, tapi anak dia Islam. Ayahnya kafir hak teruk sekali, paling berat. Anak dia masuk Islam. Bahkan Ikrimah ni lawan Islam pada awalnya. Berat teruk dia lawan Islam ni sehingga Nabi halalkan darah dia. Pada masa Fathul Makkah, Nabi tawan Makkah, Nabi senaraikan beberapa orang. Orang ni kalau berjumpa, walaupun bergantung di kelambu Kaabah, Nabi kata, dia serah diri bergantung kelambu Kaabah, bunuh, Nabi kata orang ni. Antara Ikrimah bin Abu Jahal termasuk senarai. Bila Nabi tawan Mekah, dia melarikan diri. Tak boleh ditangkap. Isteri dia masuk Islam. Lepas tu isteri dia pujuk Nabi, minta Nabi ampunkan Ikrimah. Nabi kata, aku ampunlah, tak apalah. Isteri dia pun cari dia, berjumpa, bawa menghadap Nabi dan masuk Islam. Menjadi sahabat yang sangat setia pada Islam, pada Nabi. Dia seorang pahlawan, bukan sembarangan. Walaupun zaman jahiliyahnya musuh paling besar, bila masuk Islam jadi pemimpin yang besar. Nabi kata, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faqahu. Orang yang hebat, yang terpilih di masa jahiliyah, bila dia bersama dengan Islam, dia hebat juga bersama dengan Islam. Sekiranya dia seorang yang faham, lepas tu dia mengaji, dia faham Islam, dia tetap hebat jadi pemimpin. Jangan kita cuai, tak boleh percaya, ini bukan kerja kita ni. Percaya ni kerja Allah Ta'ala. Bila orang tu bersama dengan kita, dia seorang yang hebat, dia dulu pemimpin, tetap pemimpin. Dia dulu penglima, tetap penglima. Ikrimah ni ialah penglima perang, bukan lantik jadi penglima. Pasukan yang kedua untuk melawan Ikrimah bin Abu Jahal. Dalam pada itu pasukan ketiga pimpinan Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu ditugaskan untuk memberikan bantuan sebelum mereka ditugaskan menuju Hadramaut. Hadramaut ni ialah sebahagian daerah di Yaman. Pasukan ketua Syurahbil untuk serang Hadramaut. Sebelum Hadramaut kena tolong Ikrimah. Itu Abu Bakar perintahkan. Setelah mencapai kemenangan, barulah pergi ke Hadramaut. Bakar radhiyallahu an mengarahkan tentera Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an supaya datang dan mengambil alih posisi ketua bagi mengepalai operasi. Hal ini demikian kerana anggota tentera musuh terlalu besar dan sangat berbahaya. Oleh kerana tentera Musailamah Al-Kadzab ni ramah, bahaya, ganas, bakal minta supaya Khalid bin Walid sendiri, panglima tertinggi, pergi sama dengan bala tentera dia untuk membantu Ikrimah dengan Syurahbil. Musailamah Al-Kadzab pembohong besar. Musailamah ada cerita, dia datang ke Madinah ketika kemuncak kemenangan Islam. Ketika itu banyak rombongan kabilah Arab datang menemui Rasulullah SAW bagi menyerahkan diri dan menganut Islam. Kedatangan Musailamah bertujuan meminta Rasulullah SAW agar melantiknya menjadi ketua. Masa Nabi hidup lagi,
selepas Fathu Mekah, kabilah-kabilah Arab banyak datang serah diri. Entah lama pun datang rombongan dia berjumpa dengan Nabi. Pelik pada orang lain dah. Dia minta Nabi lantik dia jadi ketua di daerah dia. Lantik dia ketua. Sebab ketua itu Rasulullah SAW memegang pelepah tama. Nabi sedang pegang pelepah kema, pelepah tama, sebagai tongkat. Dia minta jadi ketua. Dengan tegas baginda memberikan jawapan terhadap permintaannya. Lau sa'altani hadzal asiba ma a'taituka. Sekiranya kamu meminta daripadaku akan pelepah tama ini, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Nabi kata. Tak sah nak minta dia ketua. Meminta pelepah kema ni aku tak beri kamu, Nabi kata. Nabi tengok dia ni pelik dah. Pelik dah. Tak minta jawatan lah. Minta pelepah ni aku tak beri, Nabi kata. Dia pulang ke daerahnya lalu mengisytiharkan dirinya menjadi Rasulullah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Dengan menunjukkan sihirnya sebagai mukjizat. Walaupun Allah SWT menjadikan sihir Musailamah perkara yang sebaliknya. Seperti orang yang sakit menjadi bertambah sakit. Dan air yang kering bertambah kering. Pengikutnya tetap ikut sesat dan menerima pembohongannya sebagai suatu perkara yang benar. Dia balik mengaku jadi Rasul dan dia seorang ahli sihir. Dia sihir buat orang sakit jadi orang sakit. Air kering nak suruh banyak sebab Nabi ada tunjuk mukjizat. Tubik jari, air ikut jari. Sahabat-sahabat kerungan air, Nabi celup tangan jadi bertambah air. Habis. Ratus orang boleh minum air. Walaupun air dalam perah kecil je. Mukjizat Nabi. Dia buat arti nak tunjuk mukjizat. Air hak sikit jadi hak sikit. Tapi pengikut dia ikut dia juga. Turut bersama Musailamah ialah seorang yang bernama Nahar Ar-Rajjal bin Unfuh. Dia datang ke Madinah bagi mempelajari Al-Quran dengan menghafal beberapa surah dan mempelajari hukum-hukum agama. Kemudian dia pulang ke kota Madinah. Salam mengharapkan Nahar Ar-Rajjal mampu menentang pembohongan Musailamah. Malangnya dia juga menyertai Musailamah dan mengisytiharkan dirinya sebagai pesuruh Allah. Orang sepertinya lebih banyak membawa kekeliruan daripada Musailamah kerana pernah belajar di Madinah. Orang ni pula pernah ngaji di Madinah. Hafal Quran pula, ayat Quran. Balik sesat juga. Hafal Quran pula, lagi orang keliru. Keliru lagi orang. Musailamah menghantar surat kepada Rasulullah SAW menyatakan bahawa dia juga Rasulullah. Dia mengajak supaya bumi ini dibahagikan dua, sebahagian untuknya dan sebahagian lagi untuk Nabi Muhammad SAW. Surat tersebut dibawa oleh dua orang utusan. Dia hantar surat ke Nabi Musailamah. Hantar surat min Musailamah Muhammad Rasulullah, daripada Musailamah Rasulullah pada Muhammad Rasulullah. Kita bagi dunia ni separuh untukmu, separuh untuk aku, kata surat tu. Dia suruh utusan dia bawa. Dibawa dua orang utusan. Rasulullah SAW bertanya ke dua orang utusan itu, ma taqulani antuma? Qala naqulu kama qal. Qal ama wallahi laula anna ar-rusula la tuqtalu la darabtu a'naqakuma. Apa pendapat kalian berdua terhadapnya? Nabi tanya dua utusan tu, apa pendapat kamu berdua tentang Musailamah? Mereka menjawab, ya, kami percaya dengan apa yang dia katakan. Kami percayalah dia Rasul. Waktu dia bawa surat tu, berani pula. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, jika tidak kerana para utusan para Rasul tidak membenarkan utusan dibunuh, nescaya aku akan memerintahkan agar kalian berdua dibunuh. Kalau tidak kerana perintah Allah, ada yang diamalkan bila ada utusan dan istilahkan duta. Tak boleh bunuh duta asing. Ini hukum Islam. Hukum Islam,
Duta asing tak boleh dibunuh. Kedutaan asing dalam negeri kita tak boleh dibom, tak boleh diserang. Dia beri perlindungan diplomatik. Ini adalah hukum Islam yang diambil oleh orang barat. Orang barat ambil hukum ini. Bila ada duta tak boleh dibunuh. Ada utusan negara lain tak boleh dibunuh. Walau kita bermusuh di atas utusan tak boleh bunuh. Utusan tak boleh. Begitulah tak boleh bunuh duta. Jadi ini hukum Islam. Kalau tidak kerana hukumnya tak boleh bunuh duta, aku bunuhmu, Nabi kata. Jadi orang gebung bunuh duta tu salah lah. Berjihad tapi tak ikut hukum jihad. Tu tak kena tu. Kena ngaji, tak boleh. Nak berjihad pun kena ngaji juga. Kalau tak ngaji jadi jahat, jihad jadi jahat. Jadi punuh tak boleh. Ini berlaku sekarang ni. Orang berjihad tak ngaji. Macam pergi Mekah tak ngaji lah, jadi punuh habis, rosak habis. Orang awam pun dibunuh. Pasar pun pergi bom, masjid pergi bom. Apa ni? Ni dah melanggar dah. Dah jadi sesak dah, punuh. Ni. Nabi kata utusan tak boleh dibunuh. Utusan Musa Al-Kadzab. Utusan Musa Al-Kadzab jadi nabi. Nabi tak bunuh kerana hukumnya tak boleh bunuh. Rasulullah SAW memerintah agar Ubay bin Ka'ab dia menjawab surat Muslimah. Surat Muslimah dijawab. So Ubay bin Ka'ab tulis. Ubay bin Ka'ab ini seorang sahabat yang alim, penulis Nabi. Nabi suruh Ubay tulis, jawab, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Musailamah al-Kadzab. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du fa innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamah pembohong besar, dan selamat sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk Tuhannya. Oleh itu ketahuilah bahawa sesungguhnya bumi ini adalah kepunyaan Allah. Dia mengurniakannya kepada sesiapa yang dia kehendaki dalam kalangan para hamba-Nya, dan balasan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi jawab surat dia. Dia ajak bagi bumi, baru ambil kaku. Nabi suruh jawab surat dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian salamun ala man ittaba'al huda. Bukan salam untuk dia, salam untuk siapa yang ikut petunjuk. Kalau kamu ikut petunjuk, terimalah salam ni. Kalau tak ikut petunjuk, salam tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, tak ada selamat. Buminya kepunyaan Allah, bukan boleh bagi aku separuh. Allah menentukan. Jawab dia. Setelah menerima surat yang diutus oleh Rasulullah SAW, Musailamah bertindak membunuh utusan yang dihantar. Utusan Nabi dibunuhnya. Lagi jenayah. Dibunuh utusan Nabi, mati syahid utusan ni. Mengikut adatnya tak boleh bunuh utusan. Dia bunuh utusan ni. Jadi kalau ada orang kita bunuh duta ni, ikut Musailamah ke ni? Ikut orang kafir, tak ikut Islam. Tindakan Musailamah itu membelakangi adat masyarakat pada zaman itu. Begitu juga adat masyarakat jahiliyah Arab yang melarang pembunuhan utusan. Tindakan negara ini lebih jelas mengizinkan kumpulan ini ditentang habis-habisan. Bila dia bunuh utusan, bermakna boleh dia serang bila-bila masa saja. Namun begitu, masih ada dalam kalangan penduduk Bani Hanifah mereka yang masih teguh keimanannya. Mereka tidak terpengaruh dengan kesesatan Musailamah, seperti Sumamah bin Assal radhiyallahu anhu. Secara tegas beliau menyatakan kepada kaumnya, di sana ada kampung yang tak ikut Musailamah, tak ikut Nabi sesak ni, tetap berpegang dengan Islam. Ketua kampungnya Usamah bin Assal radhiyallahu anhu. Usamah menyampaikan ucapan, Wayhakum ya Bani Hanifah, isma'u qawli tahtadu, wa ati'u amri tarshudu, wa alamu an Muhammad bin Abdullah nabiyyun mursal, la syakka fi nubuwwatih. Celakalah kalian wahai kaum Bani Hanifah, dengarlah nasihatku ini. Sebenarnya kalian akan mendapat petunjuk yang benar, dan taatilah perintahku ini. Nescaya kalian akan selamat. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Muhammad ialah Nabi yang diutus oleh Allah. Tiada sebarang keraguan pada kenabiannya. Usamah menyampaikan syarahan pada pengikut-pengikut dia.
wa hadha musammatun rajulun kadzdzab fala taqtarru bihi wala biqawlihi wa kadhibihi fa innakum qad sami'tumul qur'ana alladhi ata bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an rabbi idh yaqul. Sedangkan Musailamah itu sebenarnya ialah seorang pembohong. Janganlah kalian terpengaruh dengan percakapan dan pembohongannya. Sesungguhnya kalian mestilah mendengar ayat Al-Quran yang diturunkan Muhammad SAW. Allah firman Allah Ta'ala, Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil alim, ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqabidit taul, la ilaha illahu ilaihil masir. Ini ayat Tuhan untuk Nabi. Hai Hamim, turunnya Al-Quran daripada Allah yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Tuhan yang mengampunkan dosa dan Tuhan yang menerima taubat. Yang berat azabnya, Tuhan yang melimpah-limpah kurnianya. Tiada Tuhan malaikat dia, kepadanya jualah tempat kembali. Ini ayat yang benar. Sumamah dan pengikutnya menunggu kedatangan bala tentera Islam bagi menyertai peperangan untuk menghancurkan kaumnya yang telah murtad. Dengan penuh semangat dan ikhlas mereka meninggalkan daerah itu pada waktu malam dan berjaya menyertai tentera Islam. Kaum dia sendiri ini hebat. Lawan orang kampung sendiri, kaum dia sendiri, anak beranak sendiri kerana kafir. Sumamah radhiyallahu dengan kawan-kawan dia, pengikut dia, meninggalkan kampung tu, tunggu tentera Islam siapa nak serang kampung dia sendiri. Mana ada orang serang kampung sendiri kerana kampung tu kafir. Ini hebat, pahala sangat besar. Demi Islam, nak menegakkan Islam, walaupun kampung sendiri, walaupun puak sendiri, mesti dilawan. Operasi menyerang. Ikrimah yang mengepalai pasukan pertama telah bertindak gopoh kerana selalu ingin mendapat fadilat untuk mengalahkan tentera Musailamah, sehingga beliau memperkecilkan kekuatan tentera Musailamah yang sangat ramai, mencecah jumlah sehingga 80,000 orang tentera. Ikrimah tak tunggu bantuan mari, tak tunggu Syurahbil tentera dia siapa, tak tunggu Khalid bin Walid siapa, dia serang dulu kerana merasa nak dapat fadilat. Tak tunggu kawan, tak kedangkan arahan Abu Bakar, kena tunggu nanti pasukan bantuan siapa nak dapat kelebihan, pergi serang. Tentera Usamah jumlah 80,000 tentera, bukan sikit, 80,000. Tentera Ikrimah tak siapa, tentera Islamnya pergi serang. Sepatutnya Ikrimah menunggu kedatangan pasukan tambahan yang dipimpin oleh Syurahbil radhiyallahu anhu. Akibatnya tentera Ikrimah mendapat kemenangan besar yang mendatangkan kemarahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah Khalifah mendapat berita daripada perutusan Ikrimah yang meminta bantuan. Bila serang tak berjaya atau utusan minta bantuan, kata atau bantuan dah. Tetapi dia serang awal sangat, ramai yang cedera, ramai yang bersyahid. Khalifah mengarahkan agar Ikrimah jangan berundur dan bertahan sehingga datangnya tentera bantuan. Begitu juga beliau dilarang pulang ke Madinah dengan meneruskan perjalanan ke Oman dan seterusnya ke Hadramaut. Dilarang dia balik. Ikrimah tak dibenar balik, tunggu, bertahan, lawan sehingga tentera bantuan datang. Lepas tu teruskan perlawanan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Operasi menyerang pada tentera murtad yang diketuai oleh Musailamah Al-Kadzdzab yang terkenal dengan ganas. Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu yang mengepalai pasukan pertama telah bertindak gopoh kerana terlalu ingin mendapat fadilat untuk mengalahkan tentera Musailamah.
sehingga kan beliau memperkecilkan kekuatan tentera Musailamah yang sangat ramai, mencecah jumlah sehingga 80,000 orang tentera. Abu Bakar menugaskan Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Ikrimah ni anak kepala kafir yang paling besar sekali, Abu Jahal. Tapi dia masuk Islam. Masuk Islam, Nabi maafkan dia, ampunkan dia, walaupun pada masa Fathu Makkah dia masuk dalam senarai orang yang Nabi suruh cari. Kalau jumpa, bunuh, walaupun bergantung di kelambu Kaabah. Dia melarikan diri. Isteri dia masuk Islam, isteri merayu pada Nabi supaya Nabi mengampunkan. Nabi ampunkan. Dan dia datang masuk Islam dan berjuang Islam. Tebus segala kejahatan dia masa jahiliah. Dia berjuang Islam. Abu Bakar lantik dia jadi penglima pasukan untuk menentang Musailamah bin Kazab. Dia beri pesanan, jangan serang lagi kerana tentera Musailamah ni besar, 80,000. Terkenal dengan badui yang ganas. 80,000 bala tentera. Tunggu datang tentera lain bergabung. Tapi dia serang juga kerana dapat kelebihan. Sepatutnya Ikrimah menunggu kedatangan pasukan tambahan yang dipimpin oleh Syurahbil radhiyallahu anhu. Akibatnya tentera Ikrimah mendapat kemalangan besar yang mendatangkan kemarahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah Khalifah mendapat berita daripada perutusan Ikrimah yang meminta bantuan, dia serang, tentera dia tak cukup. Tentera utama besar sangat, 80,000. Kecil tentera dia, menyebabkan banyak yang mati, syahid, dan banyak yang cedera. Abu Bakar sangat marah bila dia surat minta bantuan. Kerana gopoh dia, Abu Bakar marah. Khalifah mengarahkan Ikrimah agar jangan berundur dan bertahan sehingga datangnya tentera bantuan. Begitu juga beliau dilarang pulang ke Madinah dengan meneruskan perjalanan ke Oman dan seterusnya ke Hadramaut. Abu Bakar hukum dia, jangan undur, tak boleh undur, tunggu. Walaupun banyak yang mati, yang cedera, lawan sehingga bantuan siapa. Tak boleh undur sekali. Bantuan siapa? Sepatutnya lepas operasi lawan puak murtad Musailamah Kazab ni, bila balik ke Madinah, cuti lah. Abu Bakar tak bagi cuti. Terus pergi ke Oman dan ke Hadramaut. Selepas itu Syurahbil radhiyallahu anhu dan tenteranya bertindak menyerang kerana ingin mendapat fadilat yang sama seperti kemahuan Ikrimah. Akan tetapi mereka gagal kerana jumlah tentera musuh yang terlalu besar dan mereka berlindung di dalam kota pertahanan yang kuat. Lalu Syurahbil radhiyallahu anhu diperintah supaya berhenti sehingga datangnya tentera Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Syurahbil pun serang juga macam Ikrimah, tak gabung, menyebabkan ramai yang gugur syahid, yang cedera. Abu Bakar marah dan tunggu datang tentera Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, penglima tertinggi. Setelah mendapat arahan daripada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khalid radhiyallahu anhu tiba bersama bala tenteranya. Setibanya di medan perang, mereka terus bergabung dan mengatur strategi peperangan. Peperangan yang besar ini disertai oleh para sahabat terulung daripada kalangan Muhajirin dan Ansar. Banyak terlibat sahabat-sahabat yang besar kalangan Muhajirin dan Ansar dalam perang ini. Khalid menyusun tentera. Khalid radhiyallahu an mengatur pasukan tentera dengan meletakkan Syurahbil radhiyallahu an di posisi hadapan dan meletakkan Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu an di pasukan tengah. Abu Huzaifah bin Utbah radhiyallahu an dan Syuja' radhiyallahu anhu masing-masing di sayap kanan dan kiri, manakala Usamah bin Zaid radhiyallahu an pula mengepalai tentera berkuda. Khalid ini terkenal dengan bijak. Dalam peperangan, pasukan hadapan, pasukan sayap kanan, pasukan sayap kiri, macam orang main bola.
sayap kanan, sayap kiri, pasukan tengah, pasukan belakang, disusun. Ada pasukan berkuda. Bendera perang berada pada tangan Abdullah bin Hafaz bin Ghanim. Namun setelah dirinya gugur syahid, maka bendera dipegang oleh Salim, bekas hamba Abu Huzaifah yang dimerdekakan. Pertempuran yang sengit berlaku sehingga tentera Islam hampir dikalahkan. Ramai dalam kalangan sahabat Muhajirin serta Ansar gugur syahid, khususnya sahabat-sahabat yang alim dan penghafal Al-Quran. Dalam peperangan ini banyak sahabat-sahabat yang gugur, Muhajirin dan Ansar, dan banyak sahabat-sahabat yang hafal Quran gugur. Menunjukkan mereka yang hafal Quran juga berperang, gugur di medan perang. Perang ni perang yang sangat besar, kerana tentera Muslimah besar. Berbekalkan keimanan yang cintakan mati syahid dan semangat yang tinggi, tentera Islam berjaya mengundurkan tentera musuh. Kemudian tentera Islam memaksa mereka untuk kembali bertahan di dalam kota yang teguh. Akhirnya tentera Islam dapat mengundurkan, mengalahkan, dan tentera murtad ini masuk dalam kota. Kerana kawasan dia kota yang teguh. Khalid radhiyallahu anhu mengambil beberapa langkah, antaranya mendapatkan khidmat daripada kaum Bani Hanifah yang masih beriman untuk mengintip dan menyusup ke dalam tentera musuh. Hasilnya beberapa orang pemimpin daripada tentera Musailamah berjaya dibunuh. Antara yang terbunuh ialah guru agama yang menyeleweng, guru agama yang hafal Quran, tapi murtad, menyeleweng, dibunuh. Kita anggap dia kisahnya dibunuh dalam perang ini. Khalid menghantar pengintip masuk dalam kota daripada kabilah Musailamah juga, yang tak murtad, orang tak tahu, dirahsiakan, menyusup masuk dalam kota dan mengintip, membunuh beberapa orang pemimpin tentera Musailamah Kadzdzab. Antaranya ialah guru agama yang hafal Quran yang murtad. Khalid radhiyallahu anhu mengajak Musailamah untuk bertarung dengannya, tetapi Musailamah melarikan diri. Kota pertahanan Musailamah dikepung dari segenap penjuru, namun tentera Islam masih gagal memasukinya. Akhirnya seorang sahabat bernama Al-Bara' bin Malik radhiyallahu anhu meminta supaya dirinya dilontarkan ke dalam kota ke arah pintu tembak supaya beliau dapat menentang penjaganya dan membuka pintu kota. Khalid mencabar Musailamah, ajak lawan dia sama seorang. Lawan. Ini cara perang zaman dulu. Penglima lawan dulu. Mari kita lawan. Musailamah lari takut, tak berani lawan. Khalid balik. Kerana dia tahu kehandaan Khalid balik ni. Payah. Lari. Dan Khalid mengukuhkan kepungan. Setelah dikepung tak boleh nak masuk kota, seorang sahabat Al-Bara' bin Malik radhiyallahu anhu minta supaya dicampur dia dengan minjanik. Minjanik ni ialah macam bidah. Bidah macam lastik lah, tapi besar, untuk melontar batu yang besar masuk dalam kota. Ini senjata besar zaman dulu. Senjata zaman dulu, perang zaman dulu, untuk mengutuhkan kota guna minjanik. Jadi Al-Bara' bin Malik radhiyallahu anhu minta supaya letak dia jadi peluru. Jadi peluru dalam menjanik ni, lontar dia tuju pintu kota. Bila sampai pintu kota, dia jatuh situ, dia buka pintu kota. Tak apa, mati dia, tak apa. Dia sanggup mati. Lontarkan dia, ini sanggup korbankan diri, tak apa. Lontar dia, capot dengan menjanik, sampai betul-betul tuju ke pintu. Sampai pintu, dia buka pintu kota. Dengan penuh ketegasan, Al-Bara' radhiyallahu anhu menyatakan kesediaan dirinya untuk mati. Akhirnya tentera Islam bersetuju melakukannya dan pintu kota pun dapat dibuka. Berduyun-duyun tentera Islam memasuki kota dan memerangi musuh sehingga Musailamah berjaya dibunuh oleh Wahsy yang pernah membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Wahsy berjaya membunuh Musailamah bersama seorang sahabat dalam kalangan Ansar. Bila Bara' dilontar dengan menjanik,
Betul-betul 7 pintu kota, siapa dia sempat buka pintu. Dan dia matilah. Mati. Kerana musuh ramai jaga. Tapi pintu kota tersempat dia buka. Menyebabkan tentera Islam boleh masuk, melulu masuk ramai-ramai dan berjaya mengejar Musailamah, pemimpin murtad, berjaya dibunuh. Yang bunuh Musailamah ialah Wahsy. Wahsy ini ialah yang bunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Dia masuk Islam lepas pada itu. Wahsy ini seorang hamba Habasyi, orang hitam Afrika yang diupah bunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud yang terkenal, puak saudara Nabi. Dan Wahsy berjaya bunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni dia anggap Sayyidus Syuhada, penghulu mati syahid, puak saudara Nabi yang sangat Nabi sayang. Tapi Wahsy masuk Islam. Dan berhubung ni Nabi pernah bersabda, innallaha yadhak al-qatu wal maqtul fil jannah. Allah Ta'ala ketawa dan gembira orang yang membunuh dan dibunuh, dua-dua masuk syurga. Nabi kata dua-dua masuk syurga. Yang kena bunuh mati syahid masuk syurga, yang tukang bunuh dia masuk syurga juga. Pasal apa? Dia berjuang, dia masuk Islam, dia berjuang dan dia mati syahid pula. Dua-dua masuk syurga belaka. Allah Ta'ala sangat gembira kerana dua hambanya yang membunuh dan dibunuh, dua-dua masuk syurga, Sayyidina Hamzah dan Wahsy. Kemudian diikuti pula pembantu kanan Musailamah yang dibunuh ialah Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian diikuti pula pembantu kanan Musailamah yang dibunuh oleh Abdurrahman bin Abi Bakar, anak khalifah sendiri. Setelah terbunuhnya pemimpin dan sebahagian yang lain pula ditawan, akhirnya musuh menyerah kalah. Abu Bakar berjaya membunuh seorang kanan Musailamah Kadzdzab, Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Telah diriwayatkan bahawa 360 orang muhajirin dan ansar yang menetap di Madinah telah gugur syahid. Manakala 300 orang muhajirin yang berada di luar Madinah juga gugur syahid. Tambahan lagi turut gugur syahid ialah para penglima, para ulama dan penghafal Al-Quran. Dalam perang ini beberapa orang penglima tentera gugur syahid. Penglima-penglima tentera gugur syahid dan ulama gugur syahid. Termasuk yang hafal Quran gugur syahid. Ni yang hafal Quran gua berjuang, bukan hafal saja duduk pokok. Duduk pokok dah hafal ngaji je, tak, berjuang menentang mereka murtad dan gugur syahid. Ini dia. Antara senarai nama mereka yang terurung ialah disebut senarai mereka yang syahid dalam perang ni. Antara Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Beliau ialah seorang ahli pidato dalam kalangan Ansar yang diberikan gelaran ahli pidato Rasulullah SAW. Ada riwayat hadis menyatakan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sabit radhiyallahu anhu bahawa beliau akan mendapat kelebihan mati syahid. Beliau telah diberikan tanggungjawab untuk membawa bendera pasukan Ansar. Setelah Sabit radhiyallahu anhu meninggal dunia, seorang anggota tentera bermimpi menemuinya. Ini kisah yang menarik. Sabit inilah daripada Ansar, seorang ahli pidato, ahli bersyarah, ahli berhujah, ahli debat. Sehingga dia anggap dia ni ahli pidato Nabi SAW. Apa begitu? Memang dia petah bercakap, pasal bercakap, orang yang pandai, yang bijak. Dan Nabi pernah janji dia akan mati syahid sungguh. Berlaku perkara yang menarik, seorang anggota tentera bermimpi menemui Sabit lepas dia mati syahid. Beliau mewasiatkan bahawa perisai miliknya yang mahal harganya berada pada tangan seorang anggota tentera yang berada di hujung khemah. Kemudian disifatkan khemahnya, kuda dan tempat perisai itu berada. Seorang sahabat mimpi. Sabit dah mati dah. Mimpi Sabit bertubuh dengan dia. Beritahu dia, perisai aku ada ni orang ni. Duduk khemah di khemah hujung. Khemah warna sekian-sekian, kuda dia sekian-sekian. Rupanya khemah tu. Sabit berpesan agar perisai itu diserahkan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemudian diserahkannya kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu agar dijual untuk melunaskan hutangnya yang belum dibayar dan supaya hambanya dimerdekakan. Sabit juga berpesan supaya jangan memberitahu bahawa pesanannya melalui mimpi,
kerana bimbang tidak dipercayai. Sabit pesan ke sahabat tu yang mimpi tu, jangan royak memimpi. Dalam mimpi yang beritahu memimpi, beritahu, kata aku wasiat, pisah aku ada dengan orang ni, ambil pisah tu, jual pisah ni, beri pada Khalid, panglima tertinggi, suruh Abu Bakar jual, bayar hutang aku. Jangan royak memimpi. Yang beritahu memimpi dalam mimpi, mimpi yang benar. Apabila sahabat itu memberitahu Khalid radhiyallahu an dan mencari perisai itu, didapati benar seperti mana yang dinyatakan. Betul sungguh. Perisai itu ada. Macam mimpi itulah. Maka akhirnya Khalifah Abu Bakar menunaikan wasiatnya. Inilah satu-satunya hukum wasiat yang ditunaikan melalui pesanan mimpi dalam sejarah. Hukum yang dipakai melalui mimpi dalam sejarah. Satunya. Hak lain tak boleh. Dengan sebab itu, kalau seorang tu dia mimpi nampak anak bulan saat puasa, tak boleh pakai. Dia mimpi Nabi sekalipun, dia mimpi Nabi khabar dia esok puasa, tak boleh pakai. Tak boleh istihar dalam TV, tak boleh. Kerana mimpi ni dipertikaikan. Walaupun dia kata dia mimpi Nabi royak dia nampak anak bulan puasa esok, tak boleh jadi hukum, tak boleh. Jadi ini satu-satunya kisah yang jadi hukum. Mimpi yang betul-betul berlaku, wasiat ditunaikan. Itu Sabit radhiyallahu an. Kemudian Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu an. Beliau ialah abang kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Beliau memeluk Islam lebih dahulu daripada Umar dan termasuk dalam kalangan ahli Badar. Rasulullah SAW telah mempersaudarakannya dengan Ma'an bin Adi Al-Ansari yang juga gugur syahid. Zaid radhiyallahu berjaya membunuh Ar-Rajjal bin Unfuah, iaitu seorang guru agama yang membelot bersama Musailamah. Zaid ini ialah adik-beradik Sayyidina Umar. Dia masuk Islam dulu bersama Sayyidina Umar. Adik Sayyidina Umar masuk Islam dulu. Dan termasuk kalangan ahli Badar. Ahli Badar ni yang terbui keistimewaan, diampunkan dosa. Ya malu maksitum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, aku ampunkan dosamu. Tuhan janji ahli Badar ni diampunkan dosa. Jadi Zaid bin Khattab termasuk ahli Badar dan dia mati syahid dalam perang ini. Dia yang berjaya membunuh guru agama Unfuah, iaitu Ar-Rajjal bin Unfuah, guru agama yang murtad. Zaid ditugaskan untuk membawa bendera Muhajirin. Setelah beliau gugur syahid, benderanya diambil oleh Salim radhiyallahu an, seorang yang terbilang daripada kalangan ulama para sahabat yang kemudiannya turut syahid. Salim pun syahid lepas ambil bendera itu. Abu Dujanah Samak bin Kharsyah radhiyallahu an, ini termasuk dalam penglima yang gugur syahid. Abu Dujanah, kepahlawanannya dikenali melalui peperangan Badar dan Uhud. Beliau patah kaki dalam peperangan ini, namun beliau tetap terus berlawan sehingga gugur syahid. Abu Dujanah ni kisah dia masyhur dalam perang Uhud. Nabi kata, Nabi akak satu bilah pedang. Nabi kata, aku nak beri pedang ni kepada seorang. Lalu Nabi pilih pedang, dia beri kepada Abu Dujanah. Abu Dujanah. Bila Abu Dujanah dia sebut nama, Abu Dujanah jalan melenggang bergaya dekat Nabi nak ambil pedang. Nabi kata berjalan lagu ni tak boleh kecuali masa perang. Masa perang tak apa, jalan orang sombong, tak boleh. Tapi kerana perang tak apa, dibenarkan. Abu Dujanah ambil pedang tu. Nabi kata melawan dengan pedang ni sampai jadi belok pedang ni, dan dia lawan sahabat belok pedang, sampai tu patah belok, lawan sungguh. Dan dia tak mati dalam perang mati dalam perang lawan orang murtad sama Sayyidina Abu Bakar dalam perang tentera Musailamah. Abbad bin Shibir radhiyallahu an, Abbad sahabat ini kurniakan karamah apabila tongkatnya bercahaya ketika pulang daripada menghadiri majlis bersama Rasulullah SAW. Beliau juga termasuk dalam kalangan sahabat yang mendapat doa daripada Rasulullah SAW. Abbad bin Bishir ini seorang sahabat, Tuhan beri karamah pada dia. Berlaku peristiwa yang luar biasa. Luar biasa. Abbad ni balik dalam majlis dengar Nabi
mengajar dengan Nabi memberi pengajaran. Waktu malam gelap dia bawa tukak dia jadi lapu cukup. Karamah berlaku pada dia. Dan Nabi pernah doa, dia dapat kelebihan, dan dia dapat kelebihan mati syahid. Demikianlah ramai lagi tokoh terbilang dalam kalangan para sahabat yang mendapat kelebihan mati syahid dalam peperangan yang bersejarah ini. Banyak lagi sahabat-sahabat mati syahid yang hafal Quran. Lepas tu barulah Abu Bakar suruh supaya Quran ini ditulis. Pada asalnya berselerok Quran ini. Ada yang dia hafal, ada yang ditulis pada belulang, ditulis pada tulang, lepas sama macam-macam. Berselerok. Bila ramai yang mati dalam peperangan, Abu Bakar bimbang takut Quran ini hilang. Lalu diminta dikumpulkan, disugahkan sahabat-sahabat yang alim, mengumpulkan semua. Panggil yang hafal, panggil yang tulis, kumpul semua, dan terkumpullah Quran sebagaimana yang kita baca pada hari ini. Ditulis. Asalnya tak ditulis. Pengajaran. Banyak pengajaran. Daripada yang dapat diambil dari peristiwa ini, antaranya yang pertama, perlindungan diberikan kepada utusan musuh walaupun ia menjadi amalan masyarakat sebelum Islam. Ia juga diamalkan dalam Islam dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW serta para sahabat Rasulullah anhum. Antara kisahnya ialah utusan daripada musuh tak boleh dibunuh. Ini Nabi menerima adat zaman jahiliah. Orang jahiliah zaman dulu walaupun dia berperang, terima utusan musuh, utusan tu diterima, dilayan, tak boleh dibunuh. Biar dia balik semula, tak boleh bunuh. Dan Nabi pakar hukum ni. Nabi tak bunuh utusan Muhammad Kadzab. Dengan sebab itu, hukum tak boleh bunuh utusan musuh, tak boleh. Walaupun kita ramai, dia mari 2-3 orang je, boleh kenik, mudah je. Tak boleh, kena lepas dia balik. Begitu juga memberikan perlindungan keselamatan pada diplomat asing yang diamalkan hari ini walaupun mereka semua datang dari negara musuh. Undang-undang antarabangsa hari ini tak boleh bunuh duta. Tak boleh bunuh pegawai kedutaan, dilindungi. Perlindungan diplomatik dipanggil. Tak boleh kaca. Jadi gibung kedutaan tu tak betul lah. Salah tak boleh. Kononnya berjihad sangat, tak tahu benda, tak tahu hukum. Tak boleh. Kedutaan asing tak boleh. Walaupun kedutaan yang bermusuh dengan kita, tak boleh. Ini hukum yang dipakai oleh Nabi SAW. Tak boleh. Dengan sebab itu, semua hukum Islam ni ada ilmu fiqh dia. Sembahyang ada fiqh, puasa ada fiqh, haji ada fiqh. Jihad pun ada fiqh juga. Dakwah pun ada fiqh. Fiqh ni memahami bagaimana nak beramal dengan hukum. Itu makna fiqh. Jangan amal tapi tak fiqh, tak faham. Pergi ke Mekah tak mengaji, pergi buat umrah tak mengaji, buat haji tak mengaji, berjihad tak mengaji. Tak boleh. Kena tahu hukum-hukum dia. Puasa ada hukum-hukum dia. Tindakan menceroboh dan membunuh para diplomat adalah bercanggah dengan adat antarabangsa yang sangat dihormati. Apabila Muhammad Kadzab membunuh utusan yang dihantar oleh Muhammad, bermakna kesalahannya ialah kesalahan jenayah perang dan juga kesalahan murtad. Tentera Usamah yang murtad ni melakukan 2 kesalahan. Yang pertama kesalahan murtad, yang kedua kesalahan membunuh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu mereka dia serang habis-habisan. Habis-habisan tentera Musailmah ni. Kerana kesalahan dia besar. Yang kedua, dalam Islam seseorang yang bersedia untuk mati syahid ialah kemuncak keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan janji hari akhirat. Berbeza dengan membunuh diri yang diharamkan dalam Islam. Hal tersebut sabit dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka yang nak mati syahid, berperang sehingga mati syahid, ini bukan bunuh diri. Bukan, tak masuk dalam bunuh diri. Ini kerana keimanan, kepercayaan kepada adanya syurga lepas pada mati. Nak masuk syurga derah, nak mati syahid. Bukan kerana bunuh diri, tidak. Bukan kerana nak lari daripada hutang. Hutang banyak bunuh diri. Hutang banyak bunuh diri. Ada masalah banyak bunuh diri. Itu salah. Haram. Tak boleh kufur. Tetapi mati kerana mati syahid itu kelebihan, kemuncak keimanan. Oleh kerana itu ramai dalam kalangan para sahabat yang menghafal Al-Quran dan para ulama bertempur untuk mati syahid.
sehingga kan mereka berjaya mengalahkan tentera Musailamah yang ganas dan besar jumlah mereka. Mereka berjaya mengalahkan tentera Usamah yang besar dengan sebab gagah berani. Kerana mereka berperang ni nak mati, sanggup mati. Usamah ni takut mati, ni nak mati. Yang ketiga, peranan para hufaz, penghafal Al-Quran dan para ulama sahabat dalam kalangan Muhajirin dan Ansar menjadi khusus terhadap orang-orang yang beramal dengan ilmu mereka secara amali dan berjuang. Itulah teladan pewaris pada Rasul alaihi wasallam yang menegakkan agama Allah dan menentang musuhnya dengan mujahadah dan berjihad. Ini peranan ulama menjadi waris nabi-nabi. Ulama ni waris nabi-nabi. Nabi-nabi ini bukan sahaja dapat ilmu daripada Allah Ta'ala, mereka menyebarkan ilmu, mereka berjuang dengan ilmu itu dan sanggup mati dengan ilmu itu. Ini dia. Jadi para sahabat mengambil contoh ulama-ulama waris nabi-nabi, menyebabkan banyak yang mati syahid dalam perang melawan murtad. Contoh teladan yang buruk ialah Ar-Rajal bin Unfuwah yang menghafal Al-Quran serta mempelajari agama, tetapi menjadi pembantu Musailamah yang sesat. Demikian itu kerana dia mengambil habuan dunia sahaja tanpa mengerti hari akhirat yang kekal abadi. Ini ulama yang sesat. Umpamah iaitu Ar-Rajal bin Unfuwah, ulama yang hafal Quran yang sesat kerana nak kepada benda, nak ke harta, nak kedudukan, sanggup menyeleweng. Ini kalangan al-maghdubi alaihim yang sangat dimurkai oleh Allah yang kita baca tadi dalam surah Fatihah tu. Wallahu alam.